Budaya Islam tidak maafkan perasuah. Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa berusaha mencari rezeki yang halal. Maksud rezeki yang halal itu ialah hasil yang didapati mengikut landasan ajaran Islam yang tidak dicemari dengan perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak, etika dan moral seperti rasuah. Ini amat jelas menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Terjemahannya, wahai manusia, makanlah makanan daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh nyata bagi kamu. 7 pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak adalah terangkum di dalam larangan Islam. Justru hukuman dunia yang dijatuhi oleh 9 hakim iaitu penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd adalah wajar. Juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, laknat Allah ke atas pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kemarin ketika melancarkan buku tulisan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. M. Kamal Hassan bertajuk Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu, perlunya disegerakan transformasi moral etika, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah bahawa rasuah membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik. Baginda bertitah bahawa rasuah merupakan penyakit barah dalam masyarakat yang menjalar sedikit demi sedikit, merosakkan satu persatu organ organisasi hingga akhirnya melumpuhkan organisasi dan membawa maut jika dibiarkan merebak tanpa rawatan yang disegera. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur, secara ikhlas, secara objektif, secara fakta, dijadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Titah Sultan Nazrin. Baginda dilihat murka terhadap pihak yang mengamalkan rasuah. Tiba-tiba Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang juga naib Presiden MCA, Datuk Seri T. Lian Ke, mempersoalkan budaya bermaaf-maafan orang Melayu Islam di negara ini dan mengaitkannya dengan Najib Razak. Kadang-kadang saya tak faham bahang kebencian politikus ini. Ada yang tak sudah-sudah mahu lihat Najib Razak terseksa dan sengsara di penjara. Tak cukupkah didera minda, fizikal dan semangatnya? Manalah budaya maaf-maafan orang Melayu dan Islam? Ciapnya di Twitter. Amat jelas beliau tidak faham budaya Islam di negara yang beliau dibesarkan sehingga menjadi ahli politik. Ciapan tersebut mengundang sindiran daripada ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Soalan yang betul sepatutnya ialah, di manakah anda semua ketika Najib menyedut berbilion dolar? Atau di manakah hati nurani agama anda ketika Najib melakukan penipuan besar? Soal bekas Timbalan Menteri Undang-Undang itu. Malah Timbalan Ketua Penerangan Keadilan Chua Wei Kit turut menemplak Lian Ke agar tidak memberi idea atau ajaran songsang kepada generasi muda. Semua agama mengecam golongan yang korupsi dan salah guna kuasa demi kepentingan peribadi dan merupakan dosa besar serta mengkhianati amanah rakyat dan negara. Kenyataan MCA mempertahan perompak Najib Razak seolah-olah mempunyai persamaan dengan cara yang selama ini digunakan oleh PAS, iaitu menggunakan agama bagi kepentingan politik, katanya dalam satu kenyataan. Wekit menyelar sikap pemimpin MCA itu yang telah menyalahgunakan agama bagi menghalalkan korupsi demi membeli hati penyokong tegar Najib dan UMNO. Jika MCA nak mempromosi idea saling bermaafan, saya cadang parti itu mengajak ahli dan jentera parti turun membantu golongan miskin yang dipenjarakan akibat mencuri makanan demi meneruskan kehidupan seharian disebabkan kegagalan pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam membela nasib rakyat. Tegas Wekit, sikap memanjakan perasuah atau lunak terhadap perasuah bukan amalan budaya Islam. Sedangkan banyak lagi penyalahgunaan kuasa yang masih tersembunyi di sebalik skandal berskala mega. Sebagai contoh, perolehan kapal tempur pesisiran LCS yang turut dikiaskan oleh Sultan Nazrin kemarin menerusi titah baginda.
Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Sultan Nazrin adalah Ketua Agama Islam di negeri Perak. Justru usahlah pemimpin MCA cuba mengajar rakyat Malaysia dengan membangkitkan persoalan budaya kemaafan dalam Islam. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.